Kita berikan tepukan gemuruh kepada semua panel-panel kita yang hadir pada petang ini. Sekali lagi majlis mengadu-adukan kehadiran panel-panel yang istimewa pada petang ini. Kita menjemput untuk barisan panel kita mengambil tempat dalam kursi yang telah pun kita sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran diaturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah menghidupkan kita dan juga menghimpunkan kita pada petang ini. Mudah-mudahan kita mendapat satu kebaikan pada petang ini di majlis wacana ilmu yang disiarkan pada petang ini. Kemudian juga selawat dan salam kepada Rasulullah, Rasul yang ummi, Rasul yang telah menyelamatkan fitrah kita manusia. Majlis mengadu-adukan barisan kepimpinan kumpulan media Karangkraf. Yang berbahagia Datuk Fikri Haji Yaakob, pengurusi kumpulan media Karangkraf, yang juga Tuan Haji Nasir Haji Hamzah, timbalan pengurusi kumpulan media Karangkraf. Yang berbahagia Datuk Syamuddin Haji Yaakob, pengarah urusan kumpulan media Karangkraf, dan juga pengurusan Sinar Harian Encik Akmal Irfan, Tuan Haji Abdul Jalil Ali dan Cik Nordin Muhammad. Bagi pihak pengurusan kumpulan media Karangkraf mengalu-alukan kehadiran panel kita pada petang ini, kita berikan tepukan paling gemuruh. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Lim Guan Eng, Setiausaha Agung DAP yang juga Ketua Menteri Pulau Pinang. Jauh Yang Amat Berhormat datang petang ini, dan ini kunjungan kali pertama ke kumpulan media Karangkraf. Diucapkan selamat datang. Kemudian juga Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah. Rasanya YB tak perlu kita perkenalkan, sebab semua kita kenal. Selain ahli majlis tertinggi UMNO, YB juga adalah timbalan Menteri Pengajian Tinggi, dan YB juga seorang yang sangat berani dan lantang, dan ini adalah wacana yang sangat sesuai dengan aspirasi YB. Majlis juga mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Nurul Izzah Anwar. Satu ketika dulu dikenali sebagai Puteri Reformasi. Hari ini ahli majlis tertinggi, Naib Presiden PKR. Terima kasih, dan kiranya hari ini bukanlah kunjungan pertama YB ke kumpulan media Karangkraf. Dan juga majlis mengalu-alukan kehadiran Profesor Madya Dr. Abu Hasan Hasbullah. Prof selalu kita lihat di TV, especially di wacana Astro Awani ya Prof. Hari ini kita bertatap muka dengan Prof dan mendengar sendiri pandangan langsung. Sekali lagi terima kasih kepada Prof yang hadir pada petang ini. Dan tidak lupa kepada Datuk Zaid Ibrahim. Terima kasih Datuk di atas kehadiran, Ketua parti kita. Hari ini bersama moderator kita iaitu Dr. Mazli Malik, pensyarah Kuliah Ilmu Wahyu dan juga Sains Kemanusiaan Universiti Antarabangsa Malaysia. Dan istimewa kepada semua hadirin yang hadir hari ini, kita ada juga tetamu YB kita, Tan Sri Abdullah Ahmad, YB Tony Puan dan juga YB Teresa Kok dari DAP, dan juga semua para penyokong parti yang hadir, sama ada dari UMNO, dari PKR, dari DAP, dan juga Parti PAS. Kemudian
terutama sekali ya, istimewa sebenarnya kepada para panel kita. Dan tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi, ini adalah wacana ke-9 daripada Sinar Harian. Selain kita menyaksikan wacana ini, sebenarnya wacana ini juga disiarkan secara langsung melalui online TV yang akan dilihat oleh ribuan orang-orang di luar sana. Dan selalunya wacana Sinar Harian ini dikenal panas, tetapi sebenarnya kelebihan wacana Sinar Harian bukan karena panas, tetapi karena adalah tulus dan tulus menampilkan isu-isu yang diminati oleh orang ramai. Dan panasnya wacana ini bukan karena YB yang hadir. Selalunya panasnya itu karena adanya penyokong-penyokong yang hadir. Jadi hari ini insya Allah kita tidak bimbang. Ada Dr. Mazli, sahabat saya, yang akan mengawal. Walaupun Dr. Mazli ini orangnya kecil tapi dia tegas. Jadi tuan-tuan akan berhadapan dengan Dr. Mazli lah. Bagaimanapun kami sangat mengharapkan, kerana tujuan Sinar Harian mengadakan wacana ini adalah untuk melahirkan kematangan cara kita berfikir dan bertindak. Mudah-mudahan kita dapat mengawal emosi kita sepanjang wacana ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin menyerahkan program kita ini kepada moderator wacana kita. Kita beri tepukan paling gemuruh kepada Dr. Mazli Malik. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal-Hisnat-Nastain. Terima kasih kepada Haji Ahmad Yani dan yang saya hormati pihak penganjur dan panelis YB dan Prof sekalian. Saya first time saya duduk kat sini rasa gemuruh. Okey, ada dua benda lah. Pertama, duduk dengan heavyweight. Walaupun yang kat tepi sekali je lightweight, tetapi dalam politik dia heavyweight. Dan yang kedua, belum start lagi dah dengar rambu dah. Ini bikin saya pusing, Pak. Okey, tapi saya yakin rakyat Malaysia merupakan rakyat bertamadun. Malaysia boleh ya. Dan bila lihat bilangan yang ramai ketika Sinar Harian cuba untuk menjemput, saya kata saya risau. Apakah saya tidak risau dengan panelis, orang politik, mereka boleh adapt pada apa suasana sekalipun. Tapi saya risau sama ada bolehkah penonton kita bersikap matang. Kita tengoklah satu boleh tak boleh. Jadi saya kata kalau ramai seperti ini, dia akan bertukar jadi pasar. Lebih-lebih lagi kalau orang politik, dia tak nak cakap pendek-pendek, dia nak je saja cakap panjang. Jadi saya kata saya lebih suka kalau seperti ini ramainya kita anjurkan seperti Question Time UK ataupun Doha Debate. Dan untuk mencapai ke arah tersebut, saya rasa kena dua-dua pihak perlu faham. Bagi pihak penonton, perlulah kita ni matang seperti mana penonton di Question Time UK ataupun Doha Debate. Dan begitu juga kepada para panelis, saya harap dalam menjawab jawapan boleh sweet and short, yang ringkas, padat, tetapi menjawab apa yang ditanyakan. Dan untuk menjadikan program ini lebih menarik, saya tidak akan buat secara konvensional, semua dok cakap habis. Tidak. Kita akan buat memang seperti Question Time UK. Round pertama saya akan bagi 5 minit seorang untuk jawab soalan yang saya akan tanyakan. Dan seterusnya kita akan buka kepada floor untuk bertanya. Okey. Jadi tanpa melengahkan waktu lagi, saya rasa kita terus kepada soalan yang begitu umum, yang mungkin kita akan mulakan dengan YB Izzah dulu, kemudian ikut turutan. Persoalannya simple saja. Siapakah yang akan rakyat pilih pada PRU 13 dan kenapa? Silakan. 5 minit saja. Okay, terima kasih pada Dr. Mazli, pada semua panelis, hadirin hadirat penyokong dan pendukung dan pembaca Sinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Soalan yang ditanya oleh Dr. Mazli dan saya adalah orang pertama yang menjawab. Sebenarnya bila saya terbaca tajuk yang menjadi perbualan kita pada hari ini, undi siapa jadi penentu dalam PRU ke-13, saya nampak pengenalan yang diberikan oleh Sinar.
Pengenalannya adalah ataupun mendorong kita memikirkan masyarakat Cina, undi masyarakat Cina yang akan menjadi penentu dalam pilihan raya umum yang akan datang. Jadi sebelum saya pergi kepada persoalan spesifik Dr. Mazli, pada saya, kalau kita lihat pola pemilihan dalam mana-mana pilihan raya 1999, yang memilih, yang menjadi penentu sebenarnya, yang mengalahkan ataupun jatuhkan 32 kerusi UMNO ketika itu adalah pengundi Melayu. Shift sebanyak lebih 8% kepada pembangkang, majoriti didukung oleh pengundi Melayu. Itu 1999. Sekarang orang banyak bercakap tentang 2008 dan era-era pilihan raya kecil di mana orang Cina dan undi bukan Melayu yang menjadi penentu. Tapi nak mengatakan hanya satu kaum yang boleh memberi satu keputusan, kesimpulan kepada pilihan raya dan parti mana yang menang, itu pada saya tak menjawab persoalan dasarnya. Persoalan dasar, dan bagi saya, kalau moderator benarkan, tajuk ini perlu dirangka semula untuk menyatakan, mengikut pandangan saya, in my humble opinion, pilihan raya umum ke-13 ini adalah bergantung kepada UMNO dan Barisan Nasional. Kenapa saya katakan bergantung kepada mereka? Kerana kesediaan untuk melaksanakan kesemua daripada rekomendasi Jawatan Kuasa Pilihan Khas yang buat kali pertama dalam sejarah Malaysia, kita lihat PSC tentang sistem penambahbaikan sistem pilihan raya. Jadi merupakan satu pengiktirafan, pengakuan sistem pilihan raya kita ada kelemahannya, ada kekurangannya. Justru pergi kepada pilihan raya umum yang akan datang untuk mengetahui bagaimana rakyat dapat memilih. Kalau 98 dahulu, 99 didorong oleh gelombang reformasi, sekarang didorong oleh kesediaan UMNO dan DN untuk melaksanakan setiap satu janji-janji dalam PSC yang saya nukilkan atau simpulkan sebagai hanya 1/8 daripada tuntutan daripada bersih 2.0. Jadi ini penting, ini bukan soal kita mendukung ataupun tidak. Soalnya adakah kesediaan itu benar-benar dapat direalisasikan menjelang pilihan raya umum ke-13, dan bila ianya direalisasikan, barulah kita dapat lihat mandat rakyat, pilihan rakyat terukir ataupun terjawab menerusi pilihan yang mereka buat dalam pilihan raya. Okey, terima kasih YB Nuriza. Terima kasih menepati waktu. Datuk. Pertamanya saya nak ucap tahniah kepada Sinar Harian. Wacana yang sedemikian adalah wadah yang terbaik untuk kita menghidupkan iklim dan budaya politik baru, politik yang lebih segar, politik yang lebih sihat untuk demokrasi yang lebih matang dan progresif demi kesejahteraan rakyat. Dan hakikat begini ramai boleh berhimpun dengan aman mengatakan bahawa kita semua semakin matang, insya-Allah. Saya tidak pilih baju dan saya tak tahu YB Nurul akan pakai warna yang hampir sama dengan saya. Tapi start saja saya dah kena jadi goalkeeper. Memanglah pembangkang diubah semua benda. Tajuk debat pun dia nak ubah. Konklusi pada saya, pilihan raya yang ke-13 ini akan ditentukan oleh satu kumpulan pengundi. Sedikit sebanyak saya setuju dengan YB Nurul dari segi bukan hanya satu kaum dan sebagainya, tetapi jauh daripada itu, menjangkaui lebih daripada itu ialah siapa sebenarnya yang menentukan. Sudah pasti bukan hanya penyokong Pakatan Rakyat dan bukan hanya penyokong Barisan Nasional. Kedua-duanya tidak akan punya cukup undi. Undi yang sebenarnya itu ialah yang saya ungkapkan sebagai kumpulan pengundi realiti baru. Orang selalu sebut pengundi baru, tapi saya sebut pengundi realiti baru yang lahir daripada 3 realiti yang sedang berlaku dalam masyarakat. Realiti baru yang pertama ialah media baru, di mana media baru bukan hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi digunakan untuk berkongsi dan beroperasi. Ia satu gaya hidup yang real, tidak lagi online maya, tetapi online lifestyle.
Realiti baru yang kedua ialah kesedaran baru sosial, di mana pengundi-pengundi ini membentuk kumpulan-kumpulan yang begitu tak formal, begitu longgar tetapi berpaut antara satu sama lain, melakukan mengeluarkan idea dan pemikiran dan bertindak secara anti birokrasi, walaupun ada masanya anti establishment, ya, tidak konvensional, dan mereka menjadi anggota ratusan ribuan organisasi online tanpa perlu mendaftar. Jadi tak perlu haramkan pertubuhan-pertubuhan itu sebab dia tidak pun perlu berdaftar in the first place. Yang ketiga, realiti baru yang ketiga ialah transformasi ketiga demokrasi. Kita sedang melalui satu zaman di mana pengundi realiti baru ini memahami politik itu bukan hanya pilihan raya, demokrasi itu bukan hanya pilihan raya, demokrasi itu bukan hanya menjadi wakil rakyat, bukan hanya Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional, tapi ada suara ketiga, the third force, dan mereka mementingkan partisipasi. Dan mereka ini, tuan-tuan dan puan-puan, saudara pengurusi, ialah orang muda, pekerja, golongan profesional, akademia, media. Ada yang tua tapi ramainya muda, termasuk mahasiswa, dan mereka ini sebahagian daripadanya hadir dalam dewan ini. Okey, terima kasih Datuk. Kadang-kadang saya rasa pelik, bila bukan pelik, saya teruja dengan Datuk Saifuddin. Kadang saya rasa UMNO ke tidak dia ni. Tapi tak apa, input seperti inilah kita harapkan datang. Dan saya kira kalau kebanyakan pemimpin UMNO boleh berbicara seperti Datuk Saifuddin, mungkin dia menjawab soalan yang Nur Rizal mukakan tadi. Ini moderator yang tak moderate. Okey. Okey, dia baru permulaan tak boleh judge kan. Okey, silakan lagi. Terima kasih Ketua Pengacara Majlis Dr. Masni, kepada semua barisan panelis yang dihormati, dan juga para hadirin hadirat yang mulia. Saya ingin ucapkan terima kasih kerana dijemput dan juga kerana diberi peluang untuk memberikan pandangan tentang isu-isu semasa, khususnya tentang satu tajuk yang sangat menarik, undi siapa jadi penentu. Saya rasa kalau nak jawab soalan ini, mungkin ada dua kumpulan yang jadi penentu. Satu, kumpulan pertama yang jadi penentu ialah pengundi hantu. Ini kumpulan pertama. Mengapa saya cakap pengundi hantu? Kerana pengundi hantu akan menentukan siapa menang kalah. Kalau kita tak cakap hantu, kita akan dihantui dengan keputusan yang tak mencerminkan realiti dan hasrat rakyat. Itulah sebabnya begitu penting kita pastikan perjalanan pilihan raya adalah secara bersih, secara adil, secara bebas. Dan ini saya rasa kita perlu lihat sama ada caranan-caranan yang telah diterima oleh rakyat, di mana usul telah pun diluluskan, sama ada ia akan diterima pakai atau dilaksanakan sebelum pilihan raya besar yang akan datang. Kalau tidak dapat dilaksanakan, bahaya betul lah. So jangan-jangan kita dipimpin kerak oleh kerajaan hantu lah. So ini saya rasa kita boleh lihat. Kalau kita dapat tangkap hantu, kenapa kita ini sangat setengah bomo tak cukup lah. Tapi kalau kita dapat tangkap hantu, maka saya rasa yang akan jadi penentu, suka tak suka, rela tak rela, saya rasa adalah pengundi-pengundi di Sabah Sarawak. Mereka akan menentukan sama ada kita boleh sedikit sekurang-kurangnya menghampiri jumlah ajaib. Jumlah ajaib itu 112 kursi. Tak terus sebenarnya tak perlu sampai menang separuh lah. Kerana pilihan yang lepas kita hanya menang 2 saja. Kalau kita boleh menang 1/3, saya rasa ini sudah mengancam kedudukan Barisan Nasional. Dan untuk saya rasa untuk meyakinkan pengundi-pengundi di Sabah Sarawak, kita harap mereka mempunyai keberanian untuk menjalankan gelombang
perubahan. Sama ada mereka bersedia untuk menjalankan gelombang perubahan. Saya rasa terpulang kepada kebolehan Pakatan Rakyat untuk meyakinkan bahawa kerajaan di Selangor, Kedah, Kelantan dan juga di Pulau Pinang memang adalah kerajaan yang lebih baik daripada Barisan Nasional. Dan yang kita hendak mempaparkan, ialah di bawah Pakatan Rakyat kita ada sebuah kerajaan berjiwa rakyat yang martabatkan rakyat. Sebab mungkin kita tidak ada pengalaman. Biasanya kita disebut macam mana nak mentadbir negara, tak ada pengalaman langsung. Ini kita akuilah. Akui. Kalau benar-benar memang betul tak ada pengalaman. Tapi jangan lupa, kita pun tak ada pengalaman makan wang dan rasuah. Dan kerana kita tak ada pengalaman makan wang dan rasuah, itulah sebabnya tiap-tiap tahun tengoklah bajet negeri Pakatan Rakyat. Tiap-tiap tahun lebihan 11. Tiap-tiap tahun untung. Hutang pun kita kurangkan, tak melambung tinggi. Macam dekat Pulau Pinang, ini kena jack sikit Pulau Pinang lah. Kita punya hutang, bila kita jadi kerajaan 630 juta ringgit. Sekarang kita telah kurangkan sebanyak 600 juta. Kurangkan sebanyak 95%. Dan tinggal 30 juta ringgit saja. Dibuat perbandingan dengan kerajaan persekutuan, hutang naik melambung tinggi. Akhir tahun 2007 266 bilion. Sekarang akhir tahun ini naik 71% pada 456 bilion. Kita hutang sekeliling pinggang. Itulah perbezaan. Di mana bila kita jalankan kerajaan bersih, kita ada bajet senas, kita buat program rakyat. Sama ada kita bagi wang sama rakyat, warga tua, OKU dan ibu tunggal, bagi tiap-tiap tahun. Bukan macam sekarang dia bagi hanya 5 tahun sekali. Apa yang dia bagi sekarang hanya musim bulan hari saja. Bukan macam kita bagi tiap-tiap tahun. Saya rasa cukup 5 minit. Ya, hanya satu ayat lagi. Okey. Dia boleh simpan untuk kemudian? Boleh. Okay. Saya terima kasih. Saya rasa seronok dapat duduk sebelah Ketua Menteri Pulau Pinang. DAP menguasai Pulau Pinang dan menang pilihan raya kan? Bukan PR, PR, okey. PR menang. Ya. Jadi kalau PR menang tidak ada isu undi hantu. Macam mana? Kalau PR menang pilihan raya tidak ada isu undi hantu. Kalau PR menang pilihan raya, saya rasa tengok majoriti lah. Okey, tengok majoriti. Kalau undi hantu kita boleh menang lebih banyak. Okey. Kalau BN menang baru undi hantu. Bukan sebab kita boleh menang. Okey, Datuk Seri. Ini moderator pun jadi tangkap hantu saya ada. Okay, saya jawab lepas ni. Saya jawab. Okey, Datuk Seri, silakan. Terima kasih. Pada soalan undi siapa jadi penentu, saya setuju dalam proses itu penting, ya. Proses ketelusan pemilihan itu penting. Tetapi dari segi substantifnya, siapa yang menentu pilihan raya akan datang ialah orang Melayu. Bukan saja kerana dia kumpulan yang terbesar. Cabarannya, adakah orang Melayu yang telah diperintah sekian lama oleh sebuah parti yang diberitahu setiap hari bahawa hak dan kepentingan mereka tidak akan dijamin oleh orang lain? Apakah orang Melayu sanggup menerima demokrasi tanpa parti tersebut? Apakah Melayu sanggup menentang rasuah kepincangan yang berlaku? Apakah Melayu sanggup membuat perubahan besar itu? Jika orang Melayu dalam parti mana sekalipun sanggup membuat perubahan besar itu, maka kita akan melihat keputusan pilihan raya ini yang betul-betul mengejutkan dan yang akan membuka ruang perubahan kepada negara ini. Tetapi saya tidak begitu yakin sebab pertama, kerana media yang ada hari ini yang dimiliki oleh parti yang memerintah sudah tidak lagi mencerminkan nilai Melayu sebenar. Itu tidak. Saya melihat orang Melayu hari ini, kalau kita tengok dalam TV,
Seolah-olah inikah budaya, nilai, tamadun Melayu yang ada hari ini. Hari itu saya kebetulan melihat program ada orang bagi kek kepada yang amat berhormat Tun Guaneng. Maka saya teringat buku Shannon mengenai shit. Dan saya mendengar dan hari-hari dalam perbicaraan, dalam perdebatan parti terbesar Melayu, perkara-perkara yang pada saya bukan mencerminkan Melayu. Jadi adakah Melayu akan kembali kepada sopan santun, kepada keadilan, martabat bangsa kita yang mulia? Itu cabaran pilihan raya ini. Jika Melayu sanggup membuat transformasi itu, hari ini Melayu masih lagi ada mengatakan, apa salahnya Syahrizad, 250 million, small matter. Dan 2 bulan dahulu saya mengeluarkan dalam blog saya katakan Zahid Hamidi itu merancang membeli second generation petrol vessels yang akan membelanjakan negara itu rakyat kurang-kurangnya 15 bilion ringgit. Jadi dalam parti ini yang dalam perdebatan hari itu langsung tidak mengutuk Syahrizad. Walaupun adalah saya dua ni, seorang dua mengatakan Syahrizad, berhentilah tu. Itu wayang saja. Parti pemerintah Melayu hari ini sudah tidak faham lagi apa itu salah dan benar dan sudah hilang. Jadi saya ingin menaikkan di sini hari ini parti kita sebagai parti juga yang ramai orang Melayu. Kita hari itu membuat keputusan bahawa walaupun kita kecil, mungkin kita tidak bertanding pun, tetapi kita akan menyokong demokrasi dalam negara ini. Kita akan menyokong pembelaan nilai-nilai politik yang sehat untuk menyelamatkan bangsa kita dan bangsa-bangsa lain di negara ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zaid. Menepati waktu kan? Parti kita, Parti Melayu. Okey, silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya ucapkan kepada Sinar terima kasih kerana mengundang kami semua. Saya ingin membaca satu pandangan saya sebagai seorang ahli akademik bahawa parti politik boleh tumbuh setiap masa dan boleh musnah bila-bila masa. Sebab itu saya mengatakan parti politik bukan milik semua orang. Parti politik bukan milik semua orang, tetapi tanah air adalah buat seluruh rakyat. Jika parti politik itu hancur, kita boleh ganti dengan berbagai-bagai parti politik. Kita pernah ada Hamim, kita pernah ada Berjasa, dan kemudian tumbuh parti kita dan segala macam. Tetapi jika tanah air musnah, saya selalu bertanya, jika tanah air musnah, kita hendak ke mana? Jadi saya rasa penentu kepada pilihan raya ini adalah seruan kepada kaum muda yang berusia 21 hingga 45 tahun agar tidak taksub kepada bakal politik. Biarlah nenek moyang kita itu mewarisi bakal politik tersebut. Nenek moyang kita Barisan Nasional, nenek moyang kita PAS, nenek moyang kita PIA, itu hal nenek moyang kita. Tetapi sebagai anak muda, yang kita perlu fikir adalah tanah air. Adakah tanah air kita ini lebih baik daripada negara-negara lain? Ini persoalan dia. Saya selalu mengatakan, kenapa kita berbangga apabila kita bercuti? Ramai orang-orang cendekiawan, ramai bangsawan kita, para intelektual kita, ahli politik kita, jutawan-jutawan kita, apabila mereka bercuti, mereka tidak bercuti di Kelantan, mereka tidak bercuti di Mesir Johor, mereka pergi ke Finland, mereka pergi ke Sweden, mereka pergi ke Switzerland. Kenapa mereka pergi ke negara-negara hebat ini? Pada pandangan mereka, ini adalah negara sejahtera, negara berkebajikan, negara yang beri segala kemakmuran kepada bangsa dan tanah air mereka. So itu kalau kita lihat pada hari ini, sebagai seorang ahli akademik, saya berfikir kepada data. Jika kedudukan negara tercinta kita ini di dalam indeks rasuah dan demokrasi dunia begitu merosot berbanding Botswana, malah berbanding Bhutan. Sebab itulah saya mengatakan sudah tiba masanya, baik orang media, baik generasi baru harus percaya negara ini memerlukan perubahan, bersekutu buat perubahan. Ini bukan bermaksud saya tidak berniat
menyokong mana-mana parti politik. Sebagai seorang ahli akademik, saya sayangkan tanah air ini. Kita pergi ke Switzerland, kita pergi ke Austria. Mereka memiliki pengangkutan awam terhebat dan tercantik dan termurah di dunia. 24 jam RM1.50. Sekolah mereka percuma. Anak saya belajar 5 tahun percuma, tidak bayar 1 sen pun. Malah mereka menyediakan 4 kali makan satu hari. Dengan kualiti makanan mereka setaraf dengan hotel 5 bintang kita. Lalu persoalannya ialah, saya sentiasa bertanya, baik kita menteri sekalipun, ataupun kita SB sekalipun, ataupun kita polis sekalipun, adakah dengan RM1.500 duit kita mampu beli rumah di tanah air kita sekarang? Kita tidak mampu. Apabila kita tidak mampu, bagaimana kita ini berjuang? Sudah pasti perjuangan kita ialah, baik sebagai seorang ahli akademik dan sebagainya, wartawan dan sebagainya, ialah membaiki tanah air ini agar menjadi lebih baik daripada Finland, agar menjadi lebih baik daripada Sweden. Cukuplah setiap tahun kita tengok indeks rasuah di negara kita, indeks demokrasi di negara kita. Nombor 1 Denmark, nombor 2 New Zealand, dan seterusnya Finland, Sweden. Bila tanah air kita akan berada di dalam 5 negara terbaik itu? Ini masa depan kita, ini tanah air kita. Nak saya menyeru kepada kaum muda yang mempunyai demografi 68% di dalam senarai pilihan raya pemilih yang terbaru yang akan terlibat di dalam PRU ke-13. Pertama yang kena fikirkan ialah bebaskan tanah air ini dalam apa sahaja cara agar tanah air kita menjadi model sebagai tanah air terbaik di dunia ini. Okey, terima kasih. Teringat Bhutan, Bhutan ni ada ramai orang soleh kat situ. Ramai ahli agama. Okey. Tapi Denmark dia boleh lembu, kita boleh lembu juga kan? Okey. Moderator harus moderate. Okey. Okey, sekarang ni kita akan pergi kepada perbincangan lebih hangat lagi. Kita buat Karim Raslan dia tahulah kalau Question Time UK macam mana, tapi kena cerita kat orang lain lah. Saya akan buka kepada floor untuk bertanya. Saya yang akan pilih siapa yang akan bertanya. Tak, maksudnya siapa angkat tangan, penyudahnya saya akan pilih. Tak ada ganda bias. Dan kita tidak memilih mana-mana bendera secara lambang akan dipilih. Tapi pastikan soalan itu short and sweet. Saya tidak mahu di panel ke-6. Kita tidak mahu tambahan. Kita mahu soalan spesifik. Dan berdasarkan soalan tersebut, saya akan lihat siapa yang lebih sesuai untuk jawab. Ini hebat moderator, dia boleh tentukan segala-galanya. Boleh tak kalau penonton nak tukar moderator? Dalam wacana ni kita terpaksa menafikan demokrasi. Okey. Yalah, kadang-kadang kita sebagai Sebagai cakap panjang saya setuju. Okey. Sekarang moderator cakap panjang sangat. Sebab Saya pilih tidak semua yang memperjuangkan demokrasi itu dipilih. Ada yang dilantik. Terutama kalau di atas presiden itu. Okey. Kita buka kepada siapa yang ingin bertanya, sila angkat tangan. Okey, yang berbaju hitam ini. Nama saya Cik Marcus Muslim, penyumbang artikel Sinar Harian. Okey. Ada mic tak? Ya. Ada. Selamat petang. Selamat petang kepada Okey, nanti hanya satu soalan dan akan dijawab ya. Silakan. Selamat petang semua, selamat petang YB. Nama saya Encik Marcus Lim. Saya adalah penyumbang artikel juga Sinar Harian ni. Saya ada satu soalan saja, pendek saja. Sejauh manakah kesediaan parti-parti politik di negara ini, tak kiralah pembangkang ke dan juga kerajaan, dalam memberikan akomodasi terhadap idealism generasi muda kita dalam suasana politik kita yang berkocak sejak 2008 ni, dan sampai tahap mana akomodasi ni harus diberikan? Okey, terima kasih Marcus. Datuk Saifuddin. Sebelum tu saya nak sebagai Kepala Menteri Pengajian Tinggi, kalau semua profesor saya macam Dr. Abu Hassan selamat, insya-Allah mutu universiti akan jadi baik.
Masuklah Profesor Aziz Bari. Dr. Mazli tak tahu soalan? Susah kalau dapat moderator macam ni. Okey, silakan Dr. Ya, terima kasih Marcus. Saya fikir parti-parti politik, dan ini termasuk UMNO dan Barisan Nasional, harus menerima hakikat bahawa sebahagian daripada masyarakat, terutama orang muda, ya, mempunyai sinisism yang sangat tinggi terhadap politik, terhadap ahli politik, parti politik, sistem pilihan raya, institusi politik. Dan ini bukan hanya berlaku di Malaysia, ia berlaku secara universal. Russell Dutton kata ini universal. Tetapi dia kata pokoknya mereka masih yakin kepada demokrasi dengan syarat para pengamal demokrasi itu, khususnya parti politik itu, jangan hidup dalam penafian, jangan denial. Dan saya fikir untuk parti saya tak berani nak sebut kita, ya? Tak pernah Tuan Pengerusi dalam forum saya membangsakan diri saya. Selalu saya membangsakan diri saya kita. Tapi hari ini saya kena allergic sikit dengan kita. Mana Cik buat parti lepas tu semua orang jadi dia punya. Okey Dato', 1 minit lagi. Jadi parti saya telah buat pindaan perlembagaan, kita akomodir pandangan orang muda, dan Perdana Menteri saya juga membuat transformasi dengan cara yang sangat deliberatif, dengan cara yang sangat participatory. Misalnya GTP, Government Transformation Program, 1,000 orang terlibat dalam makmal, 6,000 orang terlibat dalam memberikan feedback ini bukan feedlot, ya. 26, saya tak ada kata apa-apa yang silap, ya. 26,000 orang terlibat dalam pameran, 190,000 orang terlibat sebagai responden dalam SMS, 200,000 lebih orang, saudara pengerusi, terlibat secara langsung atau secara tak langsung. Inilah akomodatifnya parti saya. Terima kasih Terhadap pandangan orang muda dan Kita sebagainya. minta orang muda bagi komen kepada Menteri Muda kita tadi. Saya boleh saja nak menjawab beberapa elemen dari bola tanggung, tapi saya fikir tak apa. Saya hold on dulu, moderator dah ada kan? Moderator melakukan tugas tersebut dengan baik. Saya hanya mungkin kalau di saat ini untuk bercakap soal accommodation. How accommodative is our party. Saya menyertai keadilan sebagai parti pertama saya, bersama dengan ramai teman-teman lain, termasuklah YB Nik Nazmi dan YB yang telah memujuk saya untuk bertanding dalam pilihan raya umum ke 2008 yang ke-12. Dan pada saya, masa depan yang kita garap dalam keadilan adalah masa depan yang perlu memberi ruang lingkup sebanyak mungkin kepada orang muda. Kami diberi ruangan untuk bertanding dan juga memegang jawatan yang penting dalam arena perdana parti. Seperti kalau dilihat trend di United Kingdom, orang muda bukan dikhaskan dalam satu ruang lingkup dipanggil pemuda atau angkatan muda sahaja semata-mata, tapi diberi ruang untuk pegang peranan dalam the mainstream of politics. Tapi saya setuju, sebanyak mana kita ini useful, relevant adalah bila kita ini bukan sahaja umurnya muda, jiwanya muda, dan perlu kekal relevan kepada orang muda di luar sana. Kerana saya nampak kadang-kadang dalam arena politik, ya, bukan mudah untuk bergiat aktif dan survive dalam opposition politics di Malaysia. Terus terang saya katakan, jadi kita kadang-kadang diasah itu dengan satu kerangka, you always feel victimized, you always feel that tidak ada ruang untuk kita bergerak sepantas, sebebas mungkin seperti parti pemerintah. Tapi itu bahayanya, kerana saya berbalik kepada relevansi. Kita perlu kekal memegang aspirasi orang muda, dan kerana itu kita terus menjurus dengan, walaupun dikekang, semangat, idea-idea, pemikiran yang dilontarkan oleh orang muda.
Saya nak berbalik kepada isu 1 minit. 1 minit, terima kasih, 1 minit lagi. Isu transformasi dibangkitkan oleh YB Saifuddin memang pada dasarnya idea yang baik. Tapi satu contoh mudah, saya bertemu dengan beberapa orang profesional yang mengikuti Makmal Talent Corp. Sebelum mereka datang dengan insentif cukai pendapatan 15% untuk mereka yang pulang dari luar negara. Disebut oleh mereka yang hadir makmal tersebut. Dan ini penting, orang muda ni you very idealistic and you want to see results. Dan disebut kekecewaan mereka bila hadir makmal, bagi pandangan mereka tolak insentif 15% cukai pendapatan untuk returning Malaysians, tapi dilihat diambil oleh Talent Corp. Jadi pada saya penting, kerana orang muda bukan sesuatu yang mudah. Dalam parti sendiri, untuk manage orang muda itu, you perlu pastikan result oriented dan kita kekal untuk memegang aspirasi mereka. Dan ini adalah perjuangan yang berterusan. Dan pada saya, pilihan raya akan datang bukan mudah juga dengan pengenalan transformasi dan sebagainya. Tapi yang paling penting buat kali pertamanya kita bertembung untuk memenangi hati dan juga minda orang muda. Okey, terima kasih YB. Saya terfikir nak bagi yang lain tapi tak apalah. Mereka bukan orang muda lagi. Ada soalan lain yang banyak menanti mereka. Nampak orang muda di AP pun beri nak angkat tangan tadi. Okey, soalan kedua untuk orang perempuan pula. Okey, silakan. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya Nuriza Sharif. Saya nak bertanya soalan ya. Selepas pilihan raya yang dulu kita nampak banyak ahli politik berlompat-lompat, bertukar dia punya parti, bertukar pandangan dia, kata-kata dia. Dan saya sebagai pengundi Melayu inginkan ahli politik yang ada credibility, yang cakapnya telus, yang kita boleh percayai. Bukannya ahli politik hantu yang tukar suka-suka je. Okey, terima kasih. Sebelum kita pergi kepada sesiapa yang akan jawab yang saya akan tentukan, ini ada kereta yang menghalang laluan, Proton Persona WVE 4735. Sila alihkan sebelum orang lain tak boleh keluar. Okey. Saya rasa soalan tu mungkin kepada Datuk Zaid kot. Terima kasih. Jadi kita dalam kalaulah soalan itu cuba menghantar mesej pada saya bahawa saya ni orang pelompat, orang yang tidak ada credibility, maka saya sedihlah sikit ya? Sebab kadang-kadang dalam politik, bila kita mempunyai pendirian yang tertentu dalam hal-hal tertentu yang kita fikir pokok, orang akan kata kita ini macam-macam ya? Kalau orang itu tak setuju dengan kita ya? Tapi dalam politik itu bukan saya saja macam tu, banyak juga orang lain. Kalau dah sekian lama saya sebenarnya saya tak berhenti daripada UMNO. Walaupun orang kata saya lari daripada UMNO, saya dipecat. Itu macam mana? Kerana pandangan saya tak cucuk dengan cucuk pimpinan. Jadi saya pun bukan lompat daripada PKR. Saya berhenti untuk memudahkan PKR jalan cara dia, saya jalan cara kita. Jadi tak semua tak semua yang bertukar parti, jangan kita terlalu tergopoh, jangan kita tanpa fakta memikirkan orang yang tukar pendirian atau tukar parti itu semua orang yang mencari kesempatan. Saya rasa itu satu pendekatan yang tidak, kita kena kaji apakah tujuan sebenar. Tapi saya juga setuju dengan Puan bahawa ada juga ahli-ahli politik yang lompat dengan arti kata kita pun tak tahu pasal apa dia lompat tu, sebab yang diberinya tidak bersabar dan sebagainya. Jadi saya harap let's be fair ya? Politik is a very hard, very tough discipline. So it is not easy for you to balance what you believe and what you have to live with. Maksudnya ya, kadang-kadang orang yang kekal dalam parti itu pun kadang-kadang itu yang menyebabkan negara kita macam ni. Kadang-kadang kita kekal nak tunjuk setia kita kekal kononnya kita ni sebenarnya kita kekal kadang-kadang nak simpan kontrak yang ada. Kadang-kadang kita kekal kerana kita nak jawatan yang ada. Jadi tidak semestinya orang yang kekal itu berprinsip dan bagus untuk negara. Dan tidak semua orang yang
tukar parti itu tidak baik. Jadi saya harap pertimbangan ini diberi oleh rakyat. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Zat. Mungkin kita pergi pada YB Lim. Kerana saya tahu di Perak berkaitan orang lompat menyebabkan keadaan PR di Perak jatuh. Ada apa komen tentang keyakinan rakyat terhadap politician ni? Saya rasa itu bukan politik. Kadang-kadang kita lihat macam ini bukan politik yang kotor, itu politikus yang kotor. So, kalau boleh saya tak mau jawab tentang soalan ini. Saya nak jawab tentang soalan yang ditujukan tadi oleh Marcus tentang karisma di kalangan orang-orang muda. Kerana saya rasa inilah PAB yang ke-13 ini ialah berkaitan dengan masa depan golongan belia. Ini akan menjadi penentu sama ada anda mau hidup dalam satu negara yang bebas, adil dan bersih, atau sebaliknya. Dan tadi saya dengar itu pandangan daripada saudara Safudin. Saya memang bersetuju dengan pandangan beliau secara pribadi atas beliau, tapi bukan kepada parti beliau. Kerana saya rasa apa yang berlaku ialah semua pun program-program yang beliau sebut ini memang dikatakan dilaksanakan, tapi macam kita lihat langkah-langkah yang dilakukan, indah khabar terjumpa. Memang indah khabar terjumpa. Tengok UUCA, ini semua orang muda mau je dimasukkan. Dan bila mahkamah buat keputusan bersejarah bahawa ia harap di sisi perlembagaan, sepatutnya sebuah kerajaan yang dengar suara rakyat harus menerima hakikatnya. Tapi sebaliknya lalu pula dan menyatakan berjanji akan meminda UUCA supaya lebih memberikan kepuasan kepada orang muda. Kita belum lihat macam mana dia nak pindah. Jangan-jangan nak pindah macam Akta Perhimpunan Aman, yang perhimpunan aman jadi haram. Dan itulah yang kita lihat. Mengapa saya sebut indah khabar terjumpa? Kerana janji-janji ini tak dilaksanakan. ISA kita tunggu sama ada ia akan dimasukkan secara keseluruhannya ataupun diganti dengan dua ISA yang lain. So di sini ialah sama ada kita mau hidup dalam satu masyarakat bebas. Tengok dekat Pulau Pinang, di mana kita cakap, kita dengar barangan kerajaan, kita tak boleh benarkan perhimpunan jalanan. No more street protest, dia cakap. Tak boleh ada perhimpunan di jalan. Tapi di Pulau Pinang tiap-tiap minggu ada perhimpunan di jalan. Sampai Mak Rempit pun berdemonstrasi. Kalau di negeri lain tengok Mak Rempit satu tengok satu, tangkap satu. Di Pulau Pinang escort lagi pergi demonstrasi. So itulah kebebasan. Itulah kebebasan. Semua pun setiap minggu ada demonstrasi, tak ada hal. Rakyat sudah biasa dan kita rasa ini memang hak secara diadakan secara aman. Kebebasan berucap. Adakah kita menikmati kebebasan berucap di Malaysia? Mungkin di Sinar Harian di sini adalah. Tapi secara amnya kalau kita cakap tentang freedom of speech, memang mungkin di Malaysia ada freedom of speech, tapi tak ada freedom after speech lah. Okey, sebenarnya lagi ya, YB? Ya, sebenarnya. Ini kebebasan. So itulah yang jadi masalah. Mengapa tak ada freedom after speech? Akta hasutan, akta mesin cetak. Saya pun kena masuk dipenjarakan kerana melanggar akta-akta tersebut. Mengapa kita perlukan akta-akta sedemikian? Bila ia jelas bercanggah dengan hak asasi manusia, peringkat Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu yang memberikan hak kebebasan berucap di Pulau Pinang. Kita adakan satu sudut pidato pertama di Malaysia, di mana kita buat satu eksperimen. Berikan kepada rakyat tak kira siapa, tanpa perlu daftarkan diri, berikanlah kebebasan berucap. Pada awalnya polis kurang senang hati. Dia cakap kalau dia bincang yang bukan-bukan, tak apalah,
kita percaya rakyat matang dapat bezakan yang betul dan yang batin, yang bersifat ekstremis dengan yang bersifat moderate. Rakyat matang untuk bezakan. So semua pun pihak polis rasa kurang senang hati, tapi mereka biarkan. Kita sudah adakan sudut pidato hampir 2 tahun, tak pernah sebarang tangkapan dibuat, tak pernah sebarang huru-hara berlaku. Ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia sedia menerima hak kebebasan berbicara. Okey, terima kasih Pak Ibi. Tuan nak tambah sesuatu ke? Kita harus percaya kepada rakyat. Saya percaya tidak ada rakyat yang berniat untuk menghancurkan mana-mana negara. Tetapi ahli politik barangkali boleh melakukan kesilapan yang sangat dahsyat. Ini yang kita harus faham. Contohnya di Romania, kita contoh-contoh di seluruh dunia sebagai satu pengajaran kepada negara kita. Berapa lama Romania berada di bawah anarki kepimpinan politik. Mereka hidup di dalam zaman diktator yang sangat dahsyat. Akhirnya sekumpulan anak-anak muda lah yang membebaskan Romania. Mereka berhimpun di bandar Bukares, dan Bukares tidak terbakar. Tidak terbakar sedikit pun bandar Bukares itu. Tetapi akhirnya diktator Romania itu ditumbangkan, dan hari ini Romania telah menjadi sebuah negara yang sangat sukses di Eropah. Kita lihat di Mesir. Kita lihat di Mesir sebagai suatu pelambangan bagaimana anak-anak muda merealisasikan bahawa orang-orang lama, orang-orang tua yang terlalu taat dan taksub kepada parti politik gagal menyelamatkan negara Mesir. Berbilion ringgit setiap tahun begitu mudah sahaja hilang. Sepatutnya negara Mesir ini sudah menjadi sebuah negara yang sangat luar biasa, negara Islam yang sangat ajaib. Tetapi akhirnya mereka gagal. Tetapi sekumpulan anak-anak muda inilah yang bangkit di dalam gerakan Medan Tahrir dan akhirnya membebaskan Mesir. Kita harus mengambil model ini. Sebab itu saya selalu mengatakan, ini bukan persoalan survival mana-mana parti politik atau ahli politik. Ini adalah persoalan asas. Jika mereka berjanji, parti A atau parti B berjanji akan membaiki negara ini begitu, begini, begitu, begini. Tetapi sekiranya mereka tidak berjaya melakukan ataupun melaksanakan akomodasi yang mereka janjikan, kenapa kita harus sayangkan mereka? Kita harus buangkan mereka, gantikan mereka dengan kepimpinan yang lain. Ini bukan persoalan saya. Saya mengatakan, berapa ramai Caesar yang bina Greek dan Rome? Hanya ada beberapa orang Caesar, tetapi akhirnya mereka gagal. Tetapi sekumpulan ahli-ahli akademik Greek, remaja-remaja Greek di akademi Plato, di akademi Sokrates, di akademi Aristoteles, akhirnya mereka inilah yang telah menjadikan Greek dengan Rome sebagai empire. Ini disebut sendiri oleh Epicurus. Epicurus mengatakan kepada semua orang-orang Rome, seandainya tidak ada anak-anak muda Rome, Rome ini tidak wujud. Sebab itu saya mengatakan saya sokong Brutus. Tidak salah kita sokong Brutus, walaupun Brutus itu anak angkat kepada Caesar. Apa salahnya? Tapi saya mengatakan bukan kata saya sokong Anwar Ibrahim, tidak. Saya mengatakan saya sokong Brutus. Brutus itu bermaksud anak muda yang memberontak terhadap ayahanda-ayahndanya, kepimpinan lama yang dibubarkan ataupun yang dimomokkan dengan strategi kita harus setia, kita harus setia, kita harus setia. Ini bukan persoalannya. Sebab itu Brutus dia mengatakan dengan jelas, I love you Caesar. Saya sayangkan awak ayahandaku Caesar, but I love you Rome more. Saya sayangkan Rome lebih banyak, lebih dahsyat. Maka apa salahnya? Sebab itu saya menyuruh kepada anak muda hari ini, berfikir kita, ikutlah kata-kata ahli akademik. Kita perlukan perubahan pada hari ini. Okay. Saya terima kasih Prof. Saya sokong kita perlu ikut kata ahli akademik. Jadi kalau apa ahli akademik tentu kan reda sajalah di atas pentas ini. Okey, saya rasa tak adil kalau dibiarkan pada bola tanggung diberi tapi Datuk Saifuddin tidak berupaya nak membela parti saya dia. Okey. Saya ingat kalau semua orang politik ikut cakap ahli akademik, dunia akan jadi lebih aman. Saya dulu pemimpin Majlis Belia Malaysia. Mesti saya faham apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Tuan Lim dan kawan-kawan. Orang muda ni sebenarnya
dia ada 3 permintaan asas. Yang pertama sekali, orang muda mahu suaranya didengar. Betul ataupun tidak? Tengok, yang tak muda pun jawab. Punya betul. Yang kedua, orang muda mahu supaya peranan dia diiktiraf dengan cara yang sebenar-benarnya. Betul atau tidak? Dan yang ketiga, orang muda mahu isu-isunya ditangani dengan cara mereka. Sebab itu akhirnya kerajaan memutuskan untuk pindah Seksyen 15. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu ada sedikit kerisauan kerana kerajaan akan appeal. Tapi dalam kerajaan pun ada ahli-ahli parlimen yang minta supaya tidak appeal. Dan saya percaya lobby untuk tidak appeal kes UKM4 itu masih berjalan. Termasuklah saya, YB KJ dan YB Dan Pensiu antaranya, dan beberapa orang menteri yang lain. Yang penting sekarang ialah kita nak pindah AUKU Seksyen 15. Dan kita kena pastikan, dan ini saya minta bantuan semua orang, tak kira parti tak parti, kerajaan atau tak kerajaan, sekurang-kurangnya kita kena pastikan pindahan ini dibuat secara progresif dan komprehensif dan tidak secara regresif dan restriktif. Itu pada saya yang pokok. Dan dia mesti selari dengan 2 perjalanan. Satu, perjalanan transformasi politik untuk jadi lebih baik, termasuk suara orang muda dilayan. Dan kedua ialah mengukuhkan universiti, mutu universiti dengan cara yang sebenar, dengan erti kata yang sebenar. Soal ruh universiti, soal budaya ilmu, soal kebebasan akademik, soal autonomi, soal pengupayaan dan idealisme perjuangan mahasiswa. Dan yang paling mustahak ialah, kalaupun ada 1-2 restriction kecil untuk menjaga keamanan dan keharmonian universiti, misalnya Datuk Najib kata pindah Seksyen 15, benarkan mahasiswa menjadi ahli parti politik, tetapi politik kepartian tidak dibenarkan masuk. Kalaupun ada restriction, saya fikir sekurang-kurangnya kita harus berpandu kepada penghakiman oleh Tan Sri Gopal Sriram dalam kes Siwa Rasa Saria dan Siwa Rasa Rahsia dengan Majlis Peguam Malaysia pada tahun 2009, di mana beliau mengatakan dengan izin, the fundamental liberties must be generously interpreted, and provisos or restrictions that limit or derogate from a guaranteed right must be read restrictively. Maknanya, kalau kita boleh pastikan bahawa Seksyen 15 dipindah, termasuk akta-akta yang lain yang berkaitan, misalnya Seksyen 47 dalam Akta IPTS, kita pastikan yang ini boleh lepas dengan cara sebaik-baiknya. Dan saya akan mengusikan satu roundtable pada 17 hari bulan Disember ini, dan kita jemput semua pihak, semua MPP, IPTA, IPTS. Kita jemput badan-badan gabungan pelajar, termasuk Solidariti Mahasiswa Malaysia yang dalamnya ada 11 persatuan, termasuk persatuan saya dulu, PKPIM, Majlis Belia Malaysia yang ada 40 badan gabungannya, termasuk badan-badan seperti Proham, Suhakam dan Bar Council, termasuk wakil parti-parti politik. Dan tadi saya bercakap dengan Yang Berhormat Ketua Pembangkang yang kita dah hantar surat untuk menghantar wakil parti dan juga wakil ahli parlimen. Kita nak pastikan yang diskusi, perbincangan dan perundingan untuk pindahan AUKU ini dibuat secara terbuka, secara telus dan secara tulus, dan kita nak pastikan bahawa suara anak muda itu benar-benar dinobatkan dan didaulat. Okey, terima kasih Datuk. Ya, Datuk Syed. Okey. Saya percaya parti kita tidak akan dijemput pada diskusi itu kerana kita kecil. Jadi saya harap pandangan saya sedikit untuk masalah AUKU bukan Seksyen 15. Kalau kita mau buat transformasi, kita kena fikir masalah sebenar, bukan association, political association. Itu kita boleh benarkan, kita boleh pindah Seksyen 15. Tetapi yang mengongkong negara ini, yang memudaratkan negara ini adalah academic freedom, tidak ada. Dan selagi kerajaan tidak pindah AUKU, selagi kerajaan kuasa menteri boleh lantik, Chancellor boleh lantik, Vice Chancellor boleh lantik, Dean, orang-orang UMNO, selagi itu academic mediocrity akan berterusan. Jadi bagi pihak kerajaan, kalau mau pindah AUKU, jangan sahaja Seksyen 15, kerana semata-mata kita bercakap hari ini pasal Seksyen 15. Seksyen 3 lebih penting, kuasa menteri.
Okey, terima kasih Datuk. saja. Terima kasih. Ya. Saya hanya nak tambah sedikit short saja. Saya rasa yang satu aspek yang orang muda mahu ialah kebebasan. Kebebasan itu amat penting, especially freedom from fear. Dan apa yang aku telah buat ialah untuk membuat orang takut untuk menikmati kebebasan ini. Saya amat setuju dan menyokong apa yang disebut oleh Yang Berhormat Saifuddin tadi ialah bahawa dia menentang keputusan untuk membuat laluan tentang keputusan mahkamah bahawa aku adalah haram di sisi undang-undang, dan bahawa ada beberapa yang mahu kerajaan untuk menarik balik laluan ini. Ini yang kali pertama saya dengar daripada YB, dan saya ingin memuji, bolehkah tepukan kepada YB Saifuddin. Tapi lebih daripada itu, ingat saja, lebih daripada itu, saya rasa kita hanya jangan sekadar cakap di sini saja. Marilah kita buat satu petition, bipartisan, di antara pembangkang dan kerajaan. Kalau YB Saifuddin dengan semua menteri yang menentang kerajaan buat rakyat, kita sama-sama buat satu petition bersama, bipartisan, secara kemanusiaan, meminta kerajaan persekutuan menarik rayuan di mahkamah supaya aku masih diharamkan mengikut pandangan mahkamah. Boleh tak? Okey, terima kasih Wadi. Nanti Datuk akan jawab kemudian. Okey, silakan soalan seterusnya. Make sure short and sweet. Akan bagi. Assalamualaikum dan selamat petang. Yang saya hormati moderator. Ini yang saya risaukan tadi, takut orang akan bersikap tidak akan diberikan. Hello, dengar. Saya rasa sikap macam gini yang kita tidak mahu. Sabar. Ya. Nantilah, sabar. Assalamualaikum dan selamat petang. Yang saya hormati moderator dan juga pengurusi Dr. Masli. Harap bawa bertenang. Yang amat berhormat. Sila pada soalan terus. Soalan terus. Okey, soalan ini amat mendekati hati sebagai seorang agama yang beragama Islam. Pada hari ini kita nampak perkara yang sensitif seperti hudud telah dipermainkan, bukan oleh kaum Islam tapi non-Muslim. Jadi saya nak tanya kepada, khusus kepada YB Lim daripada DAP ya. Kerana sekarang hari ini Senat telah mempolitikkan isu hudud tapi anti hudud. Okey, terima kasih. Soalan kita akan mengupasakan. Apa pendapat YB Lim tentang hudud daripada perspektif DAP? Okey, kita nak tahu. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan. Saya rasa saudara yang buat petang ini mungkin Mustafa Ong. Datuk Haji Mustafa. Sila dulu Datuk. Datuk Mustafa Ong, saya rasa mungkin dia tak ikuti blog-blog ataupun kenyataan yang dikeluarkan dari parti DAP. Saya rasa pendirian parti DAP tentang pelaksanaan hudud bukanlah sesuatu yang baru. Sudah lama kita telah sebut bahawa tujuan DAP ialah kita tidak menyokong tentang pelaksanaan hudud. So ini kita dah nyatakan begitu lama sekali. Ya, Prof, ada respon? Pada pandangan saya, apa yang kita perlu lihat ialah kedaifan media tradisional di negara kita. Sebenarnya isu hudud pada asasnya tidak langsung menyebabkan suatu krisis besar dari aspek politik di negara kita, walaupun dia dicadangkan oleh salah satu komponen dalam Pakatan Rakyat, dan dia merupakan satu proses penting di dalam mana proses-proses asosiasi hubungan keagamaan yang di mana majoritas ataupun majoriti umat Islam berada di dalamnya. Pasti hudud merupakan dominan sikap mana-mana parti Islam. Saya rasa tidak timbul sikap PAS dalam isu itu jelas, iaitu undang-undang tertinggi di dalam Islam adalah hudud. Kemudian sikap bukan Islam ialah mereka memperlihatkan kemungkinan ada impak hudud terhadap umat yang lain. Jadi mereka berbahas secara politikal. Kemudian media kita, media tradisional kita yang ditaksubkan untuk mencetuskan krisis kepercayaan. Jadi media tradisional kita, saya lihat media kita sudah menjadi suatu penyakit di dalam masyarakat. Kita tidak bercakap
untuk membahaskan. Panggil Tuan Guru Sakni Aziz untuk membincangkannya. Kemudian panggil Perdana Menteri kita sendiri untuk membincangkannya. Panggil pemimpin perbankan untuk membincangkannya dari segi politik. Kemudian ambil orang-orang akademik yang fasih, yang faham. Kita seorang pun di dalam dakwah ini tidak faham apakah hukum hudud ini secara maksimumnya. Malah di zaman Khalifah dahulu pun mereka tidak habis-habis berbincang. Tetapi akibat media tradisional kita terlalu primitif, kita terlalu purba, menyebabkan yang kita nampak ialah isu perkauman. Dengan mencetuskan api kaum, maka parti akan berjaya. Kita mencetuskan persengketaan agama, kebencian agama. Saya ambil sebab saya asal Kelantan. Saya bukan kata saya sekompas, tapi saya asal Kelantan. Di Kelantan ada satu identiti yang sangat luar biasa, iaitu kita sebut sebagai warung kopi. Semua warung kopi di Kelantan sebelum tahun 2000 adalah milik kaum Tionghoa. Mereka menggunakan keuangan mereka lalu membina kedai kopi tersebut sejak beribu tahun. Mengikut kajian sejarah, 5,000 tahun di Kemubu. Kedai kopi ini kemudiannya tidak boleh menjual makanan kerana majoriti penduduknya Melayu. Akhirnya penjual nasinya orang Melayu. Dan kemudian apabila datang imigran ataupun kaum-kaum seterusnya daripada Siam dan sebagainya, lalu mereka membentuk asosiasi. Pergi sahaja di Bandar Kota Baru. Tetapi media tradisi kita masih hidup lebih teruk daripada zaman Greek. Saya bangkitkan ini sebagai seorang ahli akademik. Saya rasa ini satu kesakitan. Tanyalah kepada menteri saya. Ini satu kesakitan. Kita membina kebencian setiap hari dengan nilai-nilai ini. Yang kita hendak lihat negara ini harus menjadi lebih baik daripada Greek. Cuba kita pergi kepada Finland. Kenapa saya sebut Finland? Saya tidak pernah terbaca dalam mana-mana akhbar di Finland, malah 5 tahun di Austria, dalam mana-mana akhbar Jerman yang membangkitkan kebencian seperti ini. Kalau tidak, sudah pasti saya duduk di Austria, saya akan berkata kata, nah lihat Abu Hasan itu beragama Islam, kita harus binasakan seluruh identiti mereka. Tetapi saya ada kolom dalam The Standard bercakap tentang agama. Lalu inilah masalah dia. Jadi saya menyeru kepada hari ini perlu disiarkan. Kita kena tamatkan ketaksuban politik yang menggunakan nilai-nilai tidak baik sehingga mencetuskan polemik ini. Okey, terima kasih. Lagi Nurulzah, silakan. Saya amat tertarik dan teruja dengan apa yang disebut oleh Prof. Dr. Hasan. Kerana sudah lama bila kita bercakap tentang isu-isu ini, bukan isu baru. Isu media, isu penggunaan politik perkauman, isu penggunaan kebencian, isu di mana satu parti dibolehkan melakukan sesuatu aktiviti sementara parti lain tak dibenarkan. Tapi pada dasarnya, pada yang saya fikir yang masalah utamanya berbangkit kepada tajuk awal saya tadi. Kenapa UMNO dan BN sering disebut-sebut? Kenapa UMNO dan BN dikatakan penentu? Kenapa UMNO dan BN digunakan sebagai contoh berkali-kali? Kerana hanya BN sanction rules, BN sanction policies, BN sanction media yang boleh berleluasa, yang dibenarkan. Dan seolah-olah kalau dibuat oleh setengah parti itu tidak ada tindakan diambil, sementara bila diulangi oleh parti lain wujud tindakan yang begitu menggila. Jadi pada saya inilah yang sebenarnya memberikan satu menimbulkan bentuk kemarahan kepada masyarakat, kepada rakyat. Orang tak marah sebenarnya pada saya. Kalau urusan Malaysia itu nak dibenarkan survive kalau Pakatan Pemerintah, memang itu hak mereka nak menerbitkan segala macam pro-UMNO, pro-Melayu sampai ke akhiratnya. Itu terpulang dari mereka. Tapi setiap satu suara lain yang mewakili different biases, different groups, itu juga wajib dibenarkan hidup. Hanya kalau dah buat kesalahan, kalau dah terbukti libelous, berita-berita yang tak benar, yang memang cacar marah fitnah, tentunya tindakan wajib diambil. Itu pada saya memang mudah kan. Tapi pada masa yang sama, kita boleh laksanakan tanpa wujudnya Printing Permits and Publications Act. Kita ada banyak cara, dan saya pasti Datuk Saifuddin juga tahu idea untuk mewujudkan satu media council seperti di UK. Daripada persoalannya
Barisan Nasional UMNO wajib memahami di abad ke-21 there are no more BN sanction rights, there are only one human rights, one political and civil liberties sehaluan dengan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Okey, terima kasih. Saya rasa Datuk Zaid nak jawab pasal hudud tadi. Okey, silakan. Saya bukanlah pakar agama dan sebagainya. Jadi saya hanya bimbang dalam soal perbicaraan hudud ataupun undang-undang yang ada unsur-unsur agama ini, yang kita dengar selalunya, kamu tidak pakar, walaupun orang Islam, kamu tidak pakar, tidak boleh bercakap mengenai soal ini. Apatah lagi kalau dia itu bukan orang Islam. Misalnya Chua Soleh itu saya percaya bukan Islam, saya percaya. Tetapi itu tadi saya kata tadi, sampai bila kita, kalau kita orang Melayu, orang Islam mahukan demokrasi, kita harus faham apa artinya, implikasi dan ramifikasinya. Misalnya kalau dalam demokrasi kita kena hormat pandangan setiap orang. Tidak lagi timbul agama apa kamu, status kamu, gender kamu. Kerana setiap perkara yang berlaku di Malaysia ini ada sakut paut dengan bangsa lain dan orang Islam sendiri pun. Jadi kita tidak boleh lagi bersikap hanya sekumpulan manusia yang berhak bersuara, yang berhak menentu. Kerana dalam demokrasi rakyat sama. Itu artinya demokrasi. Jadi kalau kita mahu teokrasi, itu lain. Teokrasi itu artinya orang-orang ulama saja yang boleh menentukan dasar. Misal Iran, Khamenei ada kuasa veto, walaupun parlimen membuat keputusan begitu. Tetapi kita bukan ambil model Iran, kita model Malaysia. Jadi sebab itu saya harap rakyat, sebenarnya orang Islam, jangan terlalu bimbang kalau orang lain bersuara. Apa yang perlu kita, pendirian kita ialah kita menjawab, kita berhujah, kita gunakan fakulti yang ada pada kita, kebolehan yang ada untuk memperjuangkan apa yang kita percayai baik untuk negara. Okey, Datuk Zaid. Saya nak tambah sikit. Ya, saya tahu. Saya nak tambah sedikit. Saya ambil contoh, semua orang memperkenalkan diri saya seorang tokoh yang keluar muncul di kaca televisyen, depan Datuk Saifuddin dan depan semua orang nak beritahu. Saya sebut hanya satu perkataan sahaja di siaran televisyen ini pada tahun 2008, bersekutu buat perubahan. Kemudian kawan saya memberitahu, doktor, kami mohon maaf, awak telah digam sepenuhnya. Hanya satu perkataan. Suatu saya mengatakan negara ini perlukan perubahan, berikan sedikit posisi kepada orang. Saya memilih hijau sebagai satu contoh, itu sikap saya. Orang lain memilih kuning, itu sikap mereka. Adakah kerana mereka pilih kuning maka mereka berdosa? Tidak boleh. Okey, terima kasih. Ini saya pakai hijau muda, okey. Ini kali kedua dalam masa yang singkat saya berforum dengan Dr. Abu Hassan. Dua kali dia pakai scarf. Hari ini baru saya tahu kenapa. Dia selalu sebut Finland. Very quickly, yang bukan salahkan sikap saya. Tak betul, bukan salah. Saya pernah, tapi takut nanti isteri kata saya dah pelik lah. Very quickly, pertama Datuk Zaid, 17 Disember ni itu cuma round pertama, ya, apa namanya, perundingan tentang AUKU. Dan saya setuju dengan kedua-dua tadi bahawa ia bukan hanya Seksyen 15. Sebab tu saya katakan dari awal tadi, menggunakan kesempatan meminda Seksyen 15 untuk melihat dari dua segi transformasi politik dan pengukuhan mutu universiti dalam erti kata yang sebenarnya. Saya fikir soal media ni, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya rakyat, pengundi realiti baru telah pun membuat pemilihan mereka yang secara tradisinya dikatakan mainstream. Itu sebenarnya bukan mainstream lagi. Kalau kita lihat circulation setengah-setengah surat khabar, tak kira lah disebut dalam wacana ini ataupun tidak, ya, yang dikatakan mainstream newspapers itu sebahagiannya sudah tidak mainstream lagi. Kerana yang menentukan mainstream atau tidak ialah orang yang membacanya.
Dan kalau dia sudah turun, maknanya dia bukan mainstream lagi. Ya. Jadi persoalan yang saya katakan berbalik kepada tajuk forum ini, kalau moderator masih ingat, ya, iaitu siapa yang menentukan, termasuklah pembaca-pembaca dalam realiti baru ini telah menghukum surat khabar ataupun media yang satu ketika dulu mainstream digantikan dengan yang mainstream yang baru, termasuklah juga media TV, radio, internet dan sebagainya. Tapi secara kursi saya fikir yang harus kita ingat, yang akan menentukan pilihan raya yang ke-13 ini ialah bahawa ada segolongan rakyat yang saya katakan pengundi realiti baru ini yang sudah muak dengan politik partisan yang sempit. Ini kami berdua akan berhadapan dengannya. Baik kami dalam UMNO dan Barisan Nasional, saya masih belum menggunakan kita, atau tuan-tuan yang dalam Pakatan Rakyat. Ya. Suka atau tidak, kedua-dua kita, kedua-dua belah pihak kita pula. Atau tak apa, Dato' Zahid kawan baik saya. Dato' Zahid, tanyalah memilih nama parti yang cukup mudah disebut orang. Kedua-dua pihak akan berhadapan dengan pengundi realiti baru ini yang ramai sudah muak dengan politik parti yang sempit dan juga mual dengan karakter assassination. Terimalah hakikat, karakter assassination ini datang dari kedua-dua pihak dan saya fikir mereka akan menghukum kedua-dua pihak. Okey, terima kasih. Satu lagi soalan. Okey, kita tahu. Okey, short and sweet. Ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Saya adalah anak muda dari IPTS. Saya sebenarnya sebagai anak muda saya banyak idea. Saya ada banyak. Okey, terus kepada soalan. Okey. Saya cuma nak cakap, tolonglah dengar suara kami. Aku tu tolonglah Mansur, tak payah bincang ke apa, sebab kami ada idea. Tolong jangan lock kepala otak kami. Okey, terima kasih. Tolong, itu saja saya minta. Dan saya minta timbalan tolong jawab, dan semua pakatan ke BN ke semua boleh bincang. Mansur kan terus tak perlu bincang. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Saya rasa soalan itu dah ditanya berkali-kali, dijawab berkali-kali. Kita terus ya, silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Nur Azman Hashim. Jadi saya nak menjurus soalan saya ini kepada Timbalan Menteri. Sebelum tu ada sikit pembetulan. Sebenarnya apa yang YB cakap tadi, UMNO kata nak buka ke pengundian, kita dalam Pakatan Rakyat Negara dah lama buat dah. Okey, soalannya. Jadi soalan saya di sini, saya tertarik dengan idea buah fikiran dan juga apa nama ni, cara YB cakap lah. Dan saya rasa YB mungkin berada dalam landasan yang salah. Jadi soalannya. Soalan saya menjemput YB join bersama-sama kami. Kan? Okey, terima kasih. Mohon respon. Okey, terima kasih. Kita kata kami minta di belakang tu. Ya, tak, silakan Kak. Sebelum mula soalan, saya harap kita bersikap matang. Tanya soalan, bukan buat kenyataan ataupun ulang soalan yang telah ditanyakan. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya pada ahli panel, memandangkan pilihan raya tajuk kita tu pilihan raya 13. Jadi saya sebagai petugas pilihan raya nak tanya kepada ahli panel, adakah Rosmah Mansur menjadi penentu kepada kekalahan BN? Okey, terima kasih. Okey, satu soalan lagi. Tak cukup. Datuk Safudin, sila jawab. Okey, harap tenang. Saya tengok hari ni yang Mak Muhammad Tuan Lim Jiang Eng, dia punya semangat lain macam. Saya fikir ini kerana dia telah menaiki kapal selam dengan selamatnya. Dulu dia tak macam ni, hari ni dia maknanya kapal selam tu okey lah. Dulu macam tu. Tuan Kerusi, susah jadi goalkeeper ni. Referee pula buat sebelah. Tak apa, saya tarik balik.
yang Ahmad Muhammad tuduh UMNO, MCA, ekstremis, ini kami dah biasa dengar dah. Kami dah biasa dengar dah. Dan saya tak fikir ini tempat untuk saya menjawabnya. Semua orang tahu UMNO, MCA, MIC dan kaum kerabat dalam Barisan Nasional bukan parti yang ekstremis. Kami parti yang mengamalkan kesederhanaan. Harap tenang. Harap tenang, harap tenang. Ya. Itu hakikatnya. Ya. Itu hakikatnya. Dan kita nak kembangkan lagi soal kesederhanaan ini apabila kita menyebutkan soal wasatiyah. Ya. Dan gerakan moderation peringkat antarabangsa ini kita gerakkan. Dan ini adalah hakikat yang kita laksanakan. Soal sama ada transformasi itu sudah berjaya atau tidak. Kalau kita lihat, ya, saya tahu tuan-tuan tak nak dengar angka-angka ini. Saya tahu tuan-tuan tak nak dengar bahawa jenayah jalanan telah kurang sebanyak 35%. Saya tahu tuan-tuan pun tak nak dengar indeks jenayah dah turun 15%. Dan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri pun dalam satu kenyataan bersama-sama dengan Datuk Wira Ayub Yaakob menyatakan, dan saya quote, "The reduction is a major step towards instilling confidence among the public. Dan the reduction in the crime rate shows the police are on the right track." Sebab tu saya tidak percaya bahawa Yang Amat Berhormat akan mengutuk polis dan sebagainya, kerana saya tahu Yang Amat Berhormat tahu bahawa polis kita membuat kerja mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Begitu juga soal-soal yang lain. Pertambahan akses kepada prasekolah daripada 60,000 kepada 700,000. 44,500 isi rumah miskin Tegar keluar daripada miskin Tegar. 35,000 buah rumah murah dibina. 2 juta penduduk luar bandar mendapat jalan air api dalam masa setahun. Ini semua tambahan. Harap tenang. Harap tenang. Saya rasa kalau kita ini adalah kalau kita rasa kita inginkan demokrasi untuk pihak kita, antara sikap demokrasi kita mendengar setiap pihak mengutarakan pandangannya. Silakan Datuk. Ya. Itu adalah perkara-perkara yang sebenar yang dilakukan. Tetapi apabila tuan-tuan dan puan-puan menyambutnya dengan suara yang demikian, ya, saya faham. Saya datang pun sebahagian daripadanya untuk mendengar feedback itu. Ya. Saya ikut voices daripada tuan-tuan dan puan-puan itu. Ya. Saya ikut. Saya dapat merasakan bahawa masih ada ketidakyakinan itu, dan saya terima itu. Saya terima itu. Ya. Saya terima itu. Dan sebab itu saya pulangkan balik bahawa sebenarnya yang akan menentukan pilihan raya yang ke-13 ini ialah undi tuan-tuan sebagai pengundi realiti baru yang inginkan kerajaan yang lebih baik, yang inginkan kesejahteraan rakyat, yang mengatakan bahawa yang paling penting bukan parti tapi Ibu Pertiwi. Okey, terima kasih Datuk. Saya rasa soalan kedua daripada kakak yang bertanya tadi, kita minta Prof kalau boleh berikan pandangan. Tak ada. Mungkin ada kaitan dengan Puteri Gemaledang tadi. Saya merujukkan kepada semua pembebasan tanah air kita ini, tidak kira dia Datuk Zaid atau Datuk Saifuddin atau Lim Guat Eng atau Nurul Izzah. Mana-mana ahli politik yang mencabar beliefness, kepercayaan masyarakat harus ditendang, harus disingkirkan. Sebab itulah negara menjadi lebih baik. Sebab itu saya ambil contoh dalam Facebook saya. Saya mengatakan 240 juta ringgit Malaysia yang diberi kepada mana-mana individu. Saya ambil contoh feedlot itu. Saya mengatakan 240 juta ringgit Malaysia, jika diberi 100,000 ringgit Malaysia seorang, maka kita telah berjaya menghasilkan 2,400 orang penternak. Bayangkan 100,000 itu peternak itu beli dengan harga lembu yang sekarang RM1,900 Malaysia, lembu dewasa. Maka akhirnya bagi tempoh 3 tahun kita boleh menghasilkan 641 ekor lembu. Yang saya pernah mengatakan Malaysia akan menjadi
negara pengeluar lembu terbesar di Asia Tenggara, bahkan di Asia. Suatu kita tentang, kenapa sebagai seorang ahli akademik kita mengatakan, wah tengoklah orang-orang akademik sentiasa idealis bertentangan dengan ahli politik. Suatu saya mengatakan, apabila Nabi dikirimkan, alim-alim ulama dikirimkan, cendekiawan dikirimkan, Schopenhauer, Habermas, bla 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 bla, semua mereka idealis. Mereka lah yang membentuk negara tersebut. Kenapa orang tak bunuh Karl Marx? Karl Marx hadir sebagai ilmuwan, dia cuma membentangkan sahaja. Tidak semestinya pengikut Karl Marx juga berjaya seperti mana Karl Marx. Sebab itu menghasilkan Lenin dengan Stalin, akhirnya menghasilkan diktator. Lalu saya ingin menjawab persoalan tadi. Tidak kira dia isteri Perdana Menteri, dia isteri menteri, anak menteri dan sebagainya, seandainya benarlah mereka telah menggunakan duit negara yang sepatut digunakan untuk membaiki pengangkutan awam kita yang teruk ini, maka mereka harus ditentang, harus dijatuhkan, harus dikulingkan. Ini asas dia. Ini asas. Saya mengatakan asas. Saya cuma minta 3 perkara saja sebagai seorang ahli akademik. Pertama, tolonglah baiki pengangkutan awam. Sebab kami derita sangat. Saya ambil contoh Tol Batu Tiga sebagai satu contoh. Dibina oleh kerajaan. Mereka jaga 8 lorong sahaja. Selepas 8 lorong, mereka paksa kami rakyat ini berebut 2 lorong. Sebab itu saya marah. Hari-hari saya meraung. Saya kata, bukan sahaja kita kena hapuskan sistem ini. Ini tidak adil. Kamu kapitalis menjaga 8 lorong, kamu ambil duit aku RM10, kemudian masing-masing tunjuk tangan selepas itu. Saya marah, rakan saya di sebelah. Celakalah kau. Hari-hari kita bergaduh. Lalu saya ingin beritahu pada sidang hadirin, apa yang orang muda desak pada hari ini ialah kita tidak perlu sebuah kerajaan yang menentang aspirasi rakyat untuk negara ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih Prof. YB Nurul. Nanti Prof dah cakap segala-galanya. Yang kita kena laksanakan isu-isu yang disebut tadi. Okey. Datuk. Ya, saya sayang dengan profesor saya ini. Saya fikir yang paling nak jawab apa? Saya fikir yang paling mustahak ialah saya tak fikir kerajaan hari ini menentang aspirasi orang muda. Ya, kita menerimanya. Hasil daripada bengkel pemuda barisan, hasil daripada bengkel Kementerian Belia dan Sukan, itu beberapa dasar sudah dilaksanakan. Dan sepanjang zaman pun pembinaan Universiti Kebangsaan Malaysia, sebahagian daripadanya hasil daripada gerakan mahasiswa orang muda. Pembinaan Universiti Islam, sebahagian daripada hasilnya itu datang, sebahagian daripada cadangan itu datang daripada orang muda. Angkatan Belia Islam Malaysia, PKPIM dan sebagainya orang muda. Penubuhan Bank Islam itu datangnya sebahagian daripada cadangan itu daripada orang muda. PPSMI dibatalkan, sebahagiannya datang daripada orang muda. Pindaan AUKU, sebahagian daripadanya datang daripada orang muda. Kalau dikatakan kita belum secara 100% menerima pandangan orang muda, yang itu saya setuju. Dan itu yang mesti kita perbaiki. Tapi tak apalah, itu hak profesor untuk menyatakan pandangan saudara. Okey, terima kasih. Saya ingat soalan tadi pasal Rosmah, pasal apa tak semua takut nak jawab. Okey. Saya hampir nak tunjukkan kepada Datuk Syed silakan. Sebenarnya saya ingat soalan tadi begitu. Ya memang soalan begitu. Kita minta Datuk Syed jawab. Jadi sama ada Rosmah menjadi penentu keputusan pilihan raya ke-13. Saya sebenarnya merasakan dia ada bermain peranan penting. Tapi saya sendiri pun tidak kenal sangat dengan beliau dan saya pun tidaklah dapat memberi kepastian mengenai setengah tuduhan yang kita dengar. Tetapi saya rasa eloklah bagi Perdana Menteri, bukan saja Rosmah, Dr. Mahathir pun tak usahlah masuk campur. Dia nak berhenti lah. Ini yang masalah Perdana Menteri dan parti pemerintah yang konon yang merasakan pada saya seolah-olah perlu dinasihati, perlu menjaga hati, perlu menjaga itu, perlu menjaga ini. Sampai bila? Kalau kita mau transformasi dan perubahan, yang lepas-lepas lah. Tetapi saya melihat ada lagi kuasa-kuasa ini. Dan saya rasa rakyat tidak akan begitu senang melihat begini.
Jadi saya harap demi kebaikan negara kita dan juga pilihan raya 13 ini, orang-orang yang berluar daripada garisan politik ini tak usah sangat mempengaruhi, kerana ini akan menjejaskan dasar dan hasrat kerajaan sendiri. Itu pandangan saya. Saya rasa Datuk Musi, Datuk Zaid pernah duduk dalam kabinet. Tentu beliau memahami pemikiran. Saya tak pernah duduk dalam mesyuarat kabinet. Tentu beliau pernah melihat bagaimana keputusan dibuat. Dan tentunya kita boleh menerima hakikat bahawa beberapa keputusan yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri memasukkan AUKU untuk digantikan dengan dua yang lain, dan dengan janji dua akta baru yang menggantikan ISA tidak akan digunakan terhadap musuh ataupun lawan politik, untuk meluaskan kebebasan media, menamatkan proklamasi emergency, pindaan kepada AUKU dan beberapa siri yang lain. Itu adalah menongkah arus dalam kabinet. Dan saya fikir itu cukup membuktikan yang Datuk Najib membuat keputusannya sendiri sebagai seorang Perdana Menteri. Okey, terima kasih. Saya kalau boleh menambah di sini, pertama sekali tentang isu menongkah arus. Menongkah arus ini bila kita bercakap tentang pilihan mana-mana parti politik, Perdana Menteri dan sebagainya, kadang-kadang juga disebabkan keadaan, keputusan pilihan raya, realiti dunia baru, realiti Malaysia baru. Kalau dulu kemungkinan tidak ada keperluan untuk Presiden UMNO merangka satu kempen mesej baru yang dapat memenangi atau cubaan untuk memenangi hati orang muda, pengundi yang berlainan daripada zaman atau kerangka dahulu. Jadi pada saya, Perdana Menteri sedikit sebanyak terpaksa juga untuk mengharungi cabaran-cabaran dengan elektorat demografi yang sangat berlainan daripada dahulu. Saya masih ingat kalau isu AUKU, memang dari dulu pelajar-pelajar amat konsisten dalam hal ini. Tapi bila Dr. Abdul Hassan bangkitkan tentang sistem pengangkutan, saya juga teringat satu lagi perkara yang amat penting, bahawa orang muda juga mahukan perkara yang menambahkan keselesaan hidup mereka seperti orang-orang lain, akses kepada perumahan, pengangkutan awam yang selesa. Dan di sini saya nak cuit sedikitlah Wabi Datuk Saifuddin. Bila diumumkan angka-angka besar, angka-angka baik, ya mungkin sedikit sebanyak dapat perkembangan yang positif. Malangnya bila kita bandingkan dengan projek gergasi Maha Mass Rapid Transit MRT, kerana projek ini yang seharusnya menyelesaikan masalah yang disebut oleh Dr. Abdul Hassan, kita semua hadapi isu kesesakan lalu lintas dan sebagainya. Projek ini nilainya bukan kecil, nilainya sekarang diangka, Habib Tony Puan selalu memeriksa 60 bilion. Itu pun diberi secara tender terus, walaupun dirubah sebagai projek delivery partner kepada Gamuda MMC. Jadi misalnya, jadi kita boleh tengok perkara kecil-kecil sementara perkara pokok yang besar yang akan mengakibatkan kita hutang maha gergasi bila siapa pun lah akan ambil alih kerajaan kemudian nanti. Ini tidak ditangani, tidak diselesaikan di peringkat ini. Jadi siapa yang betul bertanggungjawab? Pada saya, the Prime Minister, of course. Saya seringkali dihujani dengan mereka mengatakan Anwar Ibrahim dahulu 16 tahun dalam UMNO. Ya, kita tak menafikan latar belakang 6 tahun penjara dan sebagainya. You cannot whitewash your past. Jadi pada masa yang sama, Perdana Menteri tidak boleh whitewash partinya dan keputusan yang dia ambil yang memberi impak sebegitu besar dalam hutang negara dan sebagainya. Pada saya ini perkara yang amat penting dan tak boleh di whitewash dengan angka-angka yang tidak mencerminkan. Saya rasa di situ ada very selective, ya. Wabi Nurul, you are eating your own words, ya. Yang saya bagikan tadi itu soal NKRA, 6 bidang keberhasilan utama itu. Saya tak fikir timbul soal whitewash. Datuk Najib seorang yang sangat terbuka, sangat open, ya. Sekiranya, ya.
sekiranya kita boleh menunjukkan bahawa sesuatu perkara itu, sesuatu dasar itu tidak betul, perlu diperbaiki, beliau sangat terbuka. Saya dah bagi beberapa contoh tadi yang menunjukkan bagaimana keterbukaan beliau. Beliau membuat keputusannya sendiri yang menongkang arus demi kesejahteraan rakyat. Tetapi kalau kita nak pick up juga di sana sini, ya, saya tidak nafikan bahawa di sana sini ada kesilapan. Saya bukan datang ke sini untuk mengatakan bahawa Datuk Najib itu malaikat, dia maksum atau sudah boleh naik taraf jadi macam Khalifah Umar, ya, atau sebagainya. Tidak. Tapi hakikatnya ialah saya fikir dia sedang melakukan apa yang humanly possible untuk kesehatan. Terima kasih Datuk. Saya rasa kalau kita nak teruskan, kita akan berkesudahan mungkin sampai esok pagi, dan pihak penganjur dah beri surat suruh habiskan. Tapi sebelum kita sudahkan, saya rasa kita minta penggulungan. Hanya 1 minit saja untuk kita gulungkan, bermula daripada pengawasan. Siapakah yang perlu rakyat pilih dalam pilihan raya 13 dan kenapa? Short and sweet. Pada pandangan saya, mungkin apa yang asasnya ialah setiap parti sudah diberi peluang, ya, setiap parti sudah diberi peluang. UMNO dan Barisan Nasional sudah diberi peluang hampir 60 tahun untuk memerintah, bermaksud untuk menunjukkan kebolehan-kebolehan, kemampuan-kemampuan sebagai sebuah parti politik. Sudah 60 tahun. Manakala Pakatan Rakyat belum diberi peluang, maka sudah pasti di dalam sebuah proses ketamadunan, dalam sebuah proses tamadun, maka kita tidak perlu bimbang mana-mana parti itu jatuh digantikan oleh parti lain, seperti mana saya katakan tadi, kerana negara ini asasnya ialah kekuatan tadi. Jika Pakatan Rakyat diberi kepercayaan politik untuk kali ini sebagai satu contoh, dan mereka mentadbir dengan baik, dan negara ini menjadi makmur sebagaimana negara-negara contoh yang kita ambil sebagai teladan, bukan negara-negara yang kita bandingkan kerana mereka lebih buruk daripada kita. Okey, maka kita harus memberi kepercayaan. Cuma saya nak balik kepada soalan, penentunya sekarang ialah demografi. Sekarang ini demografi kaum muda yang berusia 21 hingga 40 tahun ialah 68% daripada jumlah pemilih kebangsaan. 68% kaum muda, hanya 3% sahaja yang telah membuat pendirian. Bermaksud ada 65% yang tidak buat pendirian. Nah, itu kita menyeru bersekutu buat perubahan. Yang kedua ialah kaum Cina. Membentuk demografi hampir 48%, tetapi di banyak kawasan 60% berdasarkan persepadanan semula pilihan raya yang dibuat oleh Tun Mahathir dahulu. Maka saya pernah menyebut telah berlaku Tionghoa Soft Revolution di negara ini, maka mereka akan menjadi penentu keputusan PRU ke-13. Dan yang ketiga jarang dicakap orang adalah undi kaum, undi wanita, gender. Di dalam demografi PRU 13, senarai pilihan raya ataupun indeks daftar pengundi, didapati bahawa undi kaum wanita begitu tinggi, 48% hingga 57% di setengah kawasan. Jadi tiga demografi ini menjadi penentu. Cuma kita menyeru bersekutu buat perubahan demi kebaikan negara ini. Okey, Datuk, saya silakan. Saya sudah tentulah soalan parti mana yang patut kita sokong. Saya sarankan sokong parti kita lah. Tapi kita tak masuk bertanding. Tapi kita parti kecil dan kita mungkin tidak ada kemampuan untuk bertanding banyak tempat untuk bertanding. Jadi kalau dalam keadaan begitu, pastikanlah pembangkang kuat negara ini. Pastikan. Kalau kita sayangkan demokrasi, kalau kita mau teruskan dapat RM500 setiap 6 bulan, pembangkang mesti kuat. Jadi saya cadangkan kalau calon dia tu boleh tahan, undilah parti pembangkang. Terima kasih. Okey, terima kasih Datuk. Wajib? Saya memang bersetuju dengan Datuk Zahid. Tapi yang pentinglah, saya rasa kalau kita lihat sepanjang 54 tahun ini, memang kita lihat begitu banyak khazanah negara telah dirompak, kalau kita boleh gunakan istilah ini. Dan ini bukan angka-angka yang disebut oleh saya. Kalau kita lihat daripada kajian-kajian buat, beratus-ratus bilion telah dilesap di kertas begitu saja. Saya rasa itu adalah satu skandal besar. Macam skandal-skandal yang tidak ada sebarang accountability. Yang satu yang amat penting ialah skandal bumi saham sebanyak 52 bilion ringgit. Mengapa tidak ada sebarang siasatan? Mana saham-saham, mana wang-wang itu pergi?
Saya rasa kalau kita hendak, kita mesti bebaskan diri daripada cengkaman rasuah, penyalahgunaan kuasa dan jurul kronisme. Saya nak mungkin petik memetik apa yang disebut oleh Thomas Jefferson, iaitu when the people fear the government, there is tyranny. When the government fear the people, there is freedom. Iaitu bila rakyat takut sama kerajaan, namanya ialah kuku besi. Bila kerajaan takut sama rakyat, namanya ialah kebebasan dan demokrasi. Okey, terima kasih lagi. Datuk, silakan. Ya, saya tak datang untuk menjawab soalan pengusi tak aci, ya. Tapi sebab dah tanya, kita dah jawab. Ya. Saya fikir ada 3 faktor yang menentukan. Satu ialah kalau yang protes, bukan tolak, yang protes kepada Barisan Nasional pada pilihan raya 2008, sebahagian besarnya telah kembali. Dan saya tahu sebahagian besarnya telah kembali yang protes, ya. Yang kedua, mereka yang mengundi Barisan Nasional pada tahun 2008, sebahagian besar akan meneruskan undi itu dan akan ada pengundian baru. Yang ketiga, realiti baru. Pengundi realiti baru itu hakikat menunjukkan bahawa kita 50-50, tetapi dalam keadaan tertentu ada kajian yang menunjukkan pilihan majoriti mereka kepada Perdana Menteri masih Dato' Najib. Pilihan golongan minoriti, ini kajian oleh Dr. Sajid Singh daripada UPM, majoriti daripada mereka itu masih memihak kepada BN. Sebab itu oleh kerana pengusi tanya, saya simpulkan bahawa dengan penuh rasa rendah diri, saya yakin yang BN masih mempunyai peluang yang sangat cerah. Okey, terima kasih Datuk. Boleh, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Saya memulakan mesej atau permohonan saya ini dengan memanggil atau menggesa Perdana Menteri Presiden Najib Tun Razak untuk melaksanakan reformasi pilihan raya. Walaupun Datuk Saifuddin menganggap saya ini, atau mungkin Perdana Menteri tak suka dengan pembangkang, tidak menyayangi kami seperti rakyat lain, tapi saya mesti anggap beliau sebagai Perdana Menteri. Beliau Perdana Menteri untuk semua. Maksudnya sekarang ini kepada semua, tak kira bendera dan warna parti. Dan saya pohon dan saya harap beliau benar-benar dapat merealisasikan segala harapan aspirasi rakyat, khusus bila kita dah sampai ke tahap dah ada jawatan kuasa pilihan untuk mereformasikan sistem pilihan raya. Akan menjadi satu sikap yang saya anggapkan seperti lanun politik kalau pilihan raya umum yang ke-13 diadakan tanpa melaksanakan janji yang disebut dalam dokumen dipersembahkan dan diluluskan di Parlimen. Itu sangat penting kerana pengurusi tanya, moderator tanya, siapa yang akan menjadi penentu? Siapa rakyat perlu pilih? Pada saya, yang rakyat perlu pilih itu terpulang kepada rakyat. Terus terang saya katakan, kita kalau ada pilihan raya umum yang adil dan bersih, kita reda, whether menang atau kalah. Isunya pilihan raya itu wajib bersih, wajib benar-benar diperbaik pulih, untuk jangan sekali-kali biarkan mana-mana lanun membawa lari tong-tong yang ada. Itu satu. Kedua, saya pohon bila bercakap tentang transformasi dan bercakap tentang imej Malaysia yang majmuk, saya bangkitkan sebelum ini, saya harap Dr. Saifuddin dapat memaklumkan pada Perdana Menteri permohonan agar Perdana Menteri mengambil kira kemungkinan untuk beliau bertanding di kerusi majmuk, kerusi satu Malaysia. Kerana menerusi pengamatan saya nampak pekan 93% Melayu. Jadi seiringan dengan kata-kata beliau, satu Malaysia dan sebagainya, mungkinlah difikirkan perlu ataupun terbuka untuk bertanding di kawasan majmuk seperti di Lemah Pantai. Terima kasih. Okey, terima kasih Wadi. Sebelum kita sudahi, saya teringat dalam kita bincang tentang pilihan raya dan sebagainya, pilihan raya yang bersih bukan hanya pada sistem saja, tetapi kepada maklumat yang adil, media yang telus, kebebasan bersuara dan maklumat. Jadi saya lontarkan cabaran kepada media-media penyiaran seperti RTM, TV3, Astro bernama untuk anjurkan debat menjelang pilihan raya nanti di antara ketua PR dan ketua BN. Dan saya yakin
ahli panel bersetuju dengan cabaran tersebut. Dan begitu dengan media cetak yang lain, kalaulah Sinar Harian berani buat, saya yakin anda juga ada balls untuk buat benda seperti itu. Okey, terima kasih kepada ahli panel dan terima kasih kepada anda sekalian kerana tidak ada yang seng-seng lengan dan selak kain. Terima kasih. Assalamualaikum.